Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung discussion kita untuk self exercise 4.1 page 121 number 3. Kita mula 3 dulu. Okay, there are 4 roads joining town A and town B. 4 roads. So ada 4 jalan. Kemudian daripada B ke C ada 5 jalan. Okay, berapa cara seseorang tu boleh jalan daripada pergi balik. Dari dia pergi A melalui B, maknanya dia pergi ke C kemudian dia patah balik. Okay, melalui town B if the person, jika orang itu use the same route, dia gunakan jalan yang sama. So kalau jalan yang sama, first kali dia ada berapa pilihan yang ada mula-mula? 4 pilihan. Saya discuss dari A 4 pilihan. Kemudian ini untuk pergi dulu. Untuk pergi dari B ke C pula ada berapa pilihan? 5 pilihan. Okay. Use the same route. Maknanya daripada 5 pilihan tadi tu dia dah ada 1 jalan. So dia nak patah balik jalan yang sama. So jalan yang sama maksudnya darab dengan 1. Ada 1 pilihan saja sebab dia nak guna jalan yang sama, jalan balik yang sama. So 1. So darab lagi from B to A juga jalan yang sama. Jalan sama yang dia pergi tadi. Jadi itu juga darab 1. So jawapan ni sebab tu dapat 20. So ini pergi, ini balik. Okay, kemudian kalau tak faham terus tanya je ya. Kita discuss sama-sama. Tak faham terus tanya. Okay, kemudian B, if the person does not use the same road. Maknanya dia pergi tak sama jalan dengan dia balik. So kalau dia pergi 4, kita masih ada 4 pilihan. Darab dengan, ini kes pergi, kita ada 5 pilihan. Okey. Bila dia balik, dia tak lalu jalan yang sama. Katakan dia pergi tadi, dia lalu jalan bawah ni. Tapi dia tak lalu jalan ini. Jadi baki yang dia lalu adalah 4 sahaja pilihan yang boleh. Kemudian, dia balik, dia patah balik. Tadi dia dah lalu jalan sini, yang lurus ni. Sekarang dia tak nak lalu, dia tak boleh lalu jalan yang sama. So ada berapa pilihan baki yang dia ada? So darab dengan 3. Jadi jawapan dia 240. Okay. Kemudian self exercise 4.3. Number 3. Self exercise 4.3, page 126, page 126, number 3. Okay, nombor 3. A stadium has 5 gates. Okay, ada 5 gate. Find the number of ways 3 people can enter the stadium, each using different gate. Maknanya berapa gate yang akan terlibat? 3 sahaja yang akan terlibat. Dia nak pilih 3 sahaja. Jadi 5, kita akan pilih hanya 3. Daripada 5 gate, kita akan pilih hanya 3. Jadi jawapan di sini 5P3. So dapat 60. Okay, kemudian nombor 5. An employee at a restaurant need to arrange 10 plates. So N kita 10 dengan kita. On a round table. Okay, we circle round table. But the table can only accommodate 6 plates. So R kita hanya 6. Daripada 10 yang dia nak letak, hanya muat 6 sahaja. Okay, find the number of ways to arrange the plate. Okay, kita tengok kepada rumus yang telah saya kongsikan tadi. Okay, seeloknya dalam buku awak ada rumus ni. Maknanya dah tahu mana rumus dia.
Mana rumus yang nak digunakan. Selalu tengok, lama-lama hafal lah. Yang ini, yang kanan ni, kita hafal yang sini saja senang. Okay, nak hafal ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau tadi ini adalah bulatan. Bila bulatan, kita akan guna rumus sebab ini R dia berbeza kan dengan N. NPR, kita akan guna case NPR. Yang kanan, NPR dan bulatan. So, bila bulatan, dia case NPR over R. NPR over R. Ni rumus bulatan dia. NPR over R. N kita 10, P R kita 6 per 6. Sebenarnya ini kalau you tekan terus kalkulator pun boleh. You terus dapat jawapan. So jawapan dia 25200. Okay. Maknanya kalau you nak hafal ini saja, nak hafal yang ni dua ni pun tak ada masalah. Teacher, but for number 3, they said using different gate, right? But 60 is for possible way, right? Like they can also all use one gate or so on, right? Dia ada 5 gate. So bila 3 orang tu dia lalu, dia hanya akan gate yang terlibat hanya ada berapa gate? So 3 gate sahaja yang akan terlibat. Sebab tu 5P3. From 5 gate, diorang akan pilih total dia 3 gate. So 5P3. Boleh Sumesh? Ayat dia memang macam ni. Kalau dalam periksa pun ayat dia memang macam nak confusekan kita. Tapi sebenarnya cara dia lah. Kalau macam saya lah macam ni rupanya. Rupanya taklah susah kan. Cuma ayat itu dia nak bagi kita confuse. Dia pusing-pusing ayat dia. Okay. So number 5. Number 5 boleh? Nombor 5 boleh? Boleh. Saya pindah ke nombor seterusnya. Boleh. Boleh Boleh? Okey. Kemudian tadi ada kawan tanya soalan, baguslah soalan yang kawan tanya tu. Memang elok pun you buat yang kotak kuning discussion macam ni. Elok try. Rasanya hari tu Jenny ada tanya saya satu soalan. Alahai saya. Ya Jenny, tak tengok-tengok saya ni. Bila teringat waktu tu tak pegang handset. Okay, saya discuss page 125. Page 125. Discussion kotak kuning tu. Okay, kawan nak tanya B. Saya tunjuk B. Tadi saya share juga penyelesaian tu tapi ada sedikit careless. So B. N plus 2P3 equal to 30N. The question asks you to determine the following values of N. Nak cari nilai N. So N berapa? Kita tahu formula kita NPR equal to NPR equal to N factorial over N minus R factorial. Ini rumus kita. Dalam exam yang ini sahaja yang akan diberi. Yang lain-lain tu setahu saya tak diberi. Okay. Jadi N plus 2 factorial, kita guna rumus ini. N plus 2 factorial over, okay, denominator N minus R, N minus R. So N plus 2 minus 3 factorial. This is equal to N. Okay, we substitute into the formula. So now N plus 2 factorial over N minus 1 factorial. This is equal to 30N. Okay, yang ini. Memang kalau
melibatkan factorial memang akan guna penurunan nilai ni. N plus 2, lepas tu nanti dia tolak 1, dia akan jadi N plus 1. Okay, N plus 2, N plus 1, dia tolak lagi 1, so nanti akan jadi N. Kemudian darab N minus 1. Okay, dia tolak 1, dia sentiasa berkurang 1. Jadi kalau saya sambung lagi, saya akan buat N tolak 2, kemudian N tolak 3 dan seterusnya. But I want to stop until N minus 1 factorial. Saya nak stop sampai N minus 1 factorial. Sebab apa? Sebab denominator saya ada N minus 1 factorial. Okay, this is equal 30N. Sampai sini boleh faham? Sashmita boleh faham, Sashmita? Sashmita ada tak? Boleh faham tak? Yang kawan-kawan lain boleh faham tak setakat ni? Sebelum saya sambung. Boleh. Okay. Oh, Sashmita tak dapat masuk. Okay, so saya simplify N minus 1 factorial. N minus 1 factorial. So sama. N dengan N saya boleh potong. Sebab bila N right hand side bring to the left hand side, bawa ke kiri, dia jadi bahagi. N ni akan letak di bawah, bahagi. So kita boleh cancel juga. Jadi sekarang yang tinggal N plus 2, N plus 1. This is equal to 30. So N squared plus 1N plus 2N plus 2 minus 30, this is equal to 0. So N squared plus 3N minus 28, this is equal to 0. We factorize 7, 4 plus minus, this is equal to 0. So N minus 4 equal to 0, N equal to 4, N plus 7 equal to 0, N equal to negative 7. But we cannot choose negative. This is number of way. Okay, number of item. Number of item. So number of item must be positive number. Mesti nombor positif. Tak boleh nombor negatif. Okay. So boleh faham discussion B ni? Boleh. Okay, next. Saya nak masuk kepada, nanti yang soalan, ada lagi satu soalan tadi pasal 5,000 tu. Nanti kejap lagi last sekali. Tu panjang sikit. Okay, saya nak masuk combination. (4.2) combination. Okay, apa beza permutation and combination? Kalau you tengok page 132, information corner warna hijau tu. Dia ada terangkan di situ. Okay, yang ini. Okay, page 132, 132. Permutation is a process of arranging objects where order and sequence are taken into consideration. For example, choosing 2 out of 5 people for the class leader and assistant class leader position. So maknanya tadi permutation lebih kepada kita nak susun, pilih dan susun. Okay, permutation ataupun pilih atur kan. Kalau dalam bahasa Melayu, pilih atur. So maknanya kita pilih dan kita susun, kita atur. Lagi satu dia lebih kepada macam position. Presiden, vice president. Kalau combination is a process of selection without considering
the order and sequence of the object. For example, choosing 2 out of 5 people to join a competition. Combination ni daripada ayat tu kita pilih sahaja, kita tak susun, kita pilih sahaja. Tak ada position, ini tak ada position. Kalau tadi pilih atur, ada position, kita pilih dan kita atur. Dan dia ada position, mungkin ada position. Kalau combination, dia hanya pilih, kita choose sahaja, choose. Dan dia tak ada tak ada position, tak ada kedudukan, turutan. Okey, rumus dia NCR equal to, NPR over R factorial. Kalau awak perasan, ini sama dengan rumus circle. Kalau saya tak silap, ni rumus circle ni. Oh tak, ini R saja, tak sama ni R saja. Yang ini R factorial, sama tang huruf je. Factorial ni berbeza tau. Okay, ni factorial, ini tak ada factorial. Okay. So NPR over R factorial equal to, okay, NPR kita tahu dia adalah N factorial over N minus R factorial. Ini rumus NPR. Kemudian ada R factorial depan dia. Ada lagi satu R factorial. So itu adalah rumus NCR. Kita juga boleh tulis NCR ini sebagai macam ni, NR. Kalau tiba-tibalah soalan dia bagi begini, NR, okay, dia adalah sama dengan NCR, binomial coefficient. It's also known as binomial coefficient. Okay, example 14. The martial art team of SMK Sari Baru consists of 8 people. So N dia 8. Jumlah dia 8. 2 people will be selected to represent the team in a martial art show. So R kita dia nak pilih hanya 2. Determine the number of ways to choose the 2 people. So ini bukan P, bukan permutation. Bukan P sebab dia tak ada position pun. Okay, so NCR. NCR kita 8C2. So 8C2 kalau you nak guna, kalau dia kata without using calculator, so mesti masukkan 8 factorial over 2 factorial multiply with 6 factorial. Ini kalau without using calculator So 8 darab 7 darab 6. Should I continue? No need. Because this is 6 factorial. Saya boleh permudahkan terus ni nanti mudah. Okay. 2 factorial adalah 2. So 8 darab 7 bahagi dengan 2 darab 1. So ini 4. 7 darab 4, 28. Okay. Nak guna calculator pun boleh. Tapi ini kalau case dia kata without using calculator, so you need to show this solution. So example 14, boleh faham? Okay, next. Example 15. Three committee member are to be selected from 10 candidates. So jumlah dia semua sebenarnya 10. Yang nak pilih hanya 3. Find the number of ways to select this committee member. Jadi 10C3. 10 factorial over 3 factorial multiply 7 factorial. 7 mana saya dapat? 10 minus 3. So 10 factorial is 10 times 9 times 6 times 7 factorial over 3 ni saya boleh pecahkan sebab dia sikit saja. So darab dengan 7 factorial. So ni 2, 1, 4, 3, 1, 3. So dapat 100
20. Next, example 16. Find the number of triangle that can be formed from vertices. So sekarang case kita vertices, bucu. Bucu ni yang dia ambil. Of a hexagon. Hexagon. Kita ada hexagon, dia nak ambil untuk triangle. So triangle ni berapa bucu? 3. Hexagon ada berapa bucu? 6. Jadi yang mana satu N, yang mana satu R? Sebab dia ambil daripada hexagon. From hexagon. So this is N. And here is R. Jadi 6C3 equal to 6 factorial over, this is 3 factorial. 6 minus 3 is 3 factorial. So saya permudahkan. 6 darab 5 darab 3 factorial. So ini adalah 3 darab 2 darab 1 darab 3 factorial. So ni potong. Ini 3 darab 2, 6 habis. So sini akan jadi 5 sahaja. Okay. 5 apa? Tertinggal 4. 4 tertinggal. 5 darab 4, 20. Nampak? Careless. Awak pun nanti berkemungkinan boleh careless macam tu tau. So hati-hati. Saya pun dah careless. Okay. Okay, next. Example 17. Okay, yang ini tadi case bagi satu-satu perkara saja. Sekarang case bagi, dia ada banyak case. Dia combination dia tak complicated macam permutation. Permutation tu dia lebih complicated. Tapi harap bolehlah yang combination ni. A football team saya ambil daripada page 135. Page 135 yang table hijau tu. Okay, saya tak pergi example 17 dulu. Saya pergi yang atas tu. Consider the situation below. Okay, selesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat tertentu, keadaan tertentu. Okay, a class monitor want to divide your 10 friends into 3 group. Ada 10 orang. Dia nak pecah kepada 3. Of 2 people, ini 2 orang. Kemudian 3 people and 5 people. Find the number of ways the grouping can be done. Okay. Group 1, kalau kata group 1 ni yang atas, group 1 dia pilih 10 C2. Dia pilih 2 daripada 10. So 10 C2. 10 C2 kalau you guna calculator you dapat 45. Ini yang group pertama. Group yang kedua. Bila 2 orang dah ambil daripada 10 tu, baki berapa? Baki kita tinggal 8. So 8 kita pilih 3. Jadi ini adalah 56. Okay. Kemudian daripada 8 dah pilih 3, baki berapa? Baki adalah 5 orang. Yang 5-5 ni yang akan dipilih. So 5C5 ini akan dapat 1. Jadi 45 darab 56 darab 1 sama dengan 2520. Okay. Kita darabkan. Okay, itu yang solving problem yang bahagian atas. Okay, sekarang example 17. Boleh faham tak yang ni? Page 135 ni boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay. Okay, good. Next, example 17. A football team is made up of 17 local players. 17 local players.
A coach want to select 11 key player to compete in a match. Okay, dia nak 11. Okay, dia nak 11. Dia nak 11. To compete in a match by including 2 foreigner. So foreign player is 2. So kalau local berapa baki? Local mesti 9 sahaja. Okay, next. Find the number of ways to select these 11 players. So dia nak hanya 11 sahaja. 11 sahaja daripada 17 tadi. Okay. Tapi sekarang kita ada 2 case. Case satu local dan lagi satu non-local. So kalau local dia akan ambil daripada 17 orang itu, dia pilih 9. Okay. Oh, saya ada tertinggal ayat ni saya rasa ni. A football team is made up of 17 local player and 3 foreign player. So ni local. Ni local. Foreigner ni ada 3. Okay, foreigner 3. Dia nak 2. Yang ini dia nak 9. Maklumat saya tak habis baca. Terlangkah, terskip. So local 17, dia nak pilih 9. Yang lagi satu, non-local, dia ambil, dia pilih, dia ada 3 tapi dia nak pilih hanya 2. So kita cari nilai setiap satu ini. 17 C 9. C tu pada bahagi Tengok. Sebelah darab tu darab P kan. Bahagi C. So 17 C 9 dapat 2, 4, 3, 1, 0. 3 C 2 dapat 3. So 2, 4, 3, 1, 0 darab 3. 7, 2, 9, 3, 0. Okay. Tu example 17. Boleh faham setakat ni? Okay, next. Example 18. Encik Samad want to choose 3 type of batik motif from 4 organic motif and 5 geometrical motif. Okay, dia ada organic motif. Organic motif equal to 4. Kemudian ada geometrical motif equal to 5. Dia nak pilih 3 daripada semua ni dia nak pilih 3. Okay, find the number of way to choose at least. Okay, dia nak case pertama berkemungkinan dia nak find the number of way to choose at least. Dia nak 3 kan? At least 1 organic motif and at least one organic and 1 geometric. Okay. Tulis kat kertas saya. Dia begini. Saya buat dalam bentuk table. Harap awak boleh faham kalau dalam bentuk table.
Ini adalah motif kita. Kita ada organik dengan geometrik. Okey. Organik ada 4. Ini geometrik ada 5. Dia nak pilih 3. Dia nak pilih 3. Dan dia kata at least one organic. Okay, ini yang choose. Dia nak pilih. Yang dia choose. One organic. At least one organic and one geometrical motif. Okay, at least dia kata at least. Tapi tak cukup 3. Betul tak? Tak cukup 3. Dia nak pilih 3 tau. Jadi sekarang ini 1. Ini 1. Dan ini mungkin 2. Lagi satu kes. Lagi satu kes nak 3 juga. Nak 3 juga. Bermungkinan ini 1. Ini 2. Ini pilihan 1. Choose number 1. Ini choose number 2. Boleh tak? Saya nak tanya. Dia nak 3. Tapi boleh tak sini kosong? Ini 3. Cukup. Ni ada 5. Dia nak 3 saja. Dan ini 4. Tapi kita kosongkan. Maknanya dia just pilih geometrical. Boleh ke tidak? Tak. Total sama 3. Tak boleh. Sebab apa? At least one of each. At least one organic and at least one geometric. So mesti dua-dua ni ada. Sebab tu kita tak boleh ambil case ni. Faham tak setakat ni? Faham? Okay. Jadi sekarang untuk case yang pertama, pilihan yang pertama. Okay, case 1. Untuk case 1, kita ambil organik. Daripada 4, kita akan pilih hanya 2. Darab dengan daripada 5, kita akan pilih 1. Itu case yang pertama. Kemudian, case yang kedua, daripada 4, kita pilih 1. Daripada 5, kita pilih 2. Total bawah ni mesti 3. Okay, yang itu yang dia nak pilih. So 4C2 darab 5C1. Jawapan ini 30. 4C1 darab dengan 5C2. 4C1 darab dengan 5C2. So ini 40. Okay. 30 tambah dengan 40 sama dengan 70. Kalau melibatkan kes macam ni, kes 1, kes 2, kita tambah. Okay. Kalau dia hanya ada dalam satu kategori, satu kes saja, so kita darab. Okay, boleh setakat ni yang ini? Boleh cikgu. Okay, itu adalah combination. So sepatutnya kita dah habislah topik 4. Topik 4. Awak boleh tengok pada summary 137. Cuba baca kalau untuk ada elaboration dia lagi lah kat situ. Boleh buat penambahan. Okey, jap. Kerja jangan tangguh ya. Sila buat sikit-sikit, lama-lama siap. Tapi jangan terus simpan sahaja.